Salam sejahtera kepada para juri yang adil lagi bijaksana. Kami Kumpulan Bahasa Cina dari SJKC Suli Sarike. Saya sebagai wakil akan membentangkan projek inovasi iaitu penggunaan buku Rio OKK dalam pengajaran dan pembelajaran perbendaharaan kata Bahasa Cina tahun 2. Di sini kami diketuai oleh Cikgu Teng Peksen dan ahli-ahlinya saya, Cikgu Wong Yi Cheng, Cikgu Lau Sumei dan juga Cikgu Hong Mi Chai. Hipnosis inovasi kumpulan kami iaitu berfokus kepada peningkatan keberkesanan dalam proses pengajaran dan pembelajaran perbendaharaan kata bagi Bahasa Cina tahun 2. Terdiri daripada 2 buah cerita pendek perbendaharaan kata yang berlainan praktikal disusuli dengan gambar-gambar. Objektif inovasi adalah seperti berikut. Membantu murid-murid tahun 2 berkaum Bumiputra untuk mengenali perbendaharaan kata Bahasa Cina, juga untuk membantu mereka menyebut dan menulis. Kumpulan sasaran terdiri daripada murid-murid tahun 2, 5 orang, iaitu 3 perempuan dan 2 orang murid lelaki. Mereka masing-masing kurang mahir dalam menguasai perbendaharaan kata Bahasa Cina dan bukan berkaum Cina. Mereka juga menghadapi masalah untuk mengenali, menyebut dan menulis. Okey, inilah kumpulan sasaran kami. Latar belakang untuk projek inovasi ini, perbendaharaan kata adalah elemen yang penting. Perbendaharaan kata dipisahkan dengan artikel yang berlainan dan murid menghadapi masalah untuk mengenali, menyebut dan menulis perbendaharaan kata Bahasa Cina yang artikelnya berlainan. Isu atau masalah yang kami dapati adalah kualiti penguasaan perbendaharaan kata yang kurang memuaskan, kaedah Chok and Tok, memaksimumkan proses penyalinan perbendaharaan kata tanpa adanya penerangan yang terperinci, membantu guru untuk memastikan murid-murid tahun 2 dapat menguasai, menyebut dan juga menulis perbendaharaan kata. Antara bahan-bahan yang digunakan untuk projek inovasi adalah seperti pada gambar ini. Berikut cara inovasi digunakan iaitu bermula dengan 2 set cerita pendek yang relevan dengan perbendaharaan kata dan diikuti dengan 2 set perbendaharaan kata yang lain. Cerita pendek yang pertama akan memerlukan murid untuk melakukan aktiviti bercerita dengan suara yang lantang. 小故事大声说 murid dia akan membongkarkan batu bata untuk menyelamatkan si dinding. Dalam proses itu, murid juga akan membentuk perkataan membongkar cai menggunakan titisan peluk ini. Sebagai sambungan cerita pendek tadi, murid akan scan QR code untuk melipat kren kertas sebagai langkah berdoa untuk si dinding. Setelah itu, murid akan mempelajari 2 perkataan iaitu perkataan membongkar cai dan juga perkataan melipat ce dengan menggerakkan pinyin di sini. Contohnya kalau murid yang menggerakkan pinyin ce, maka dia akan membaca frasa di tepi dan memadankan frasa tersebut dengan gambar yang sesuai. Berikut adalah contoh penggunaan daripada murid sasaran. Cerita pendek yang kedua pula adalah Sang Serigala mengejar si gadis. Dalam cerita ini, murid akan mempelajari perkataan serigala, lang, perkataan gadis, niang. Setelah membanding bezakan 2 perkataan ini, maka murid akan cuba untuk memandangkan frasa dengan gambar. Ini adalah video semasa murid menggunakan set perkataan yang kedua ini, set cerita yang kedua ini. Okey, mereka berjaya memadamkan frasa dengan gambar yang betul. Perbendaharaan kata yang ketiga memerlukan murid untuk menolak 2 gambar ini. Apabila mereka menolak gambar api ini, ia akan membentuk perkataan membakar. Shao. Kalau dia menolak air ini, maka ia akan membentuk perkataan jiao. Okey, dia menolak air membentuk perkataan jiao, maka dia akan memandangkan frasa dengan gambar yang sesuai. Api ini maksudnya membakar sao.
Perbendaharaan kata yang keempat, iaitu melalui penerangan gambar di tepi, contohnya ing, lalat. Sudah ada gambar lalat di tepi, shen, tali, ada juga benda maujud tali di tepi. Maka ini akan membantu murid untuk memadankan frasa dengan gambar yang betul. Di sini, murid akan tarik gambar itu yang telah diikat dengan tali dengan gambar yang sesuai. Frasa dengan gambar yang betul. Berikut adalah kos penghasilan inovasi kumpulan kami, iaitu sebanyak RM36.50 sahaja. Keberkesanan inovasi juga dapat ditunjukkan melalui peningkatan dalam ujian pasca jika berbanding dengan ujian pra. Murid-murid tahun 2 menunjukkan minat yang mendalam untuk mempelajari perbendaharaan kata bahasa Cina. Ini dapat dikesan melalui ujian pra, ujian pasca melalui puisi. Berikut adalah makar yang telah dikutip. Masing-masing telah menunjukkan peningkatan. Sekarang, mari kita lihat analisis melalui jadual. Semua murid telah menunjukkan peningkatan dan peningkatan yang paling ketara telah berlaku pada murid D ini dengan peningkatan sebanyak 23%. Potensi projek inovasi kumpulan kami untuk disebar luas adalah melalui perkongsian bersama 2 orang guru, seorang dari Sri Aman dengan video pembentangan dan juga seorang dari Sarike dengan Google Meet dan 3 orang murid Sarike.针对这个辨认近似字的教具，我认为不止很有创意，而且还很有效地达到其使用的目的。例如教具火和水滴的图案，从左上角滑下来搭配编排摇，直接明显地形成烧字和焦字，然后学生就能一眼找到有关形式字的词语并搭配图片，这样教具有效突出学生。刚才的介绍与讲解后，你对这本热闹书有些什么看法吗？我个人认为这本热闹书有别于一般的教具，书里面的教学设计能吸引学生的眼球。不只是更容易教会学生去辨别形式字，还有机会让学生动手去做，是个非常有创意的设计。更重要的是，我认为这本热闹书能提高学生的注意力和记忆力，尤其是本校的土著生。如果有机会，我希望在我的学校也有荣幸让我的学生去使用这本热闹书。好，当然这个不是问题也感谢温老师。Perkongsian juga dilakukan bersama 3 orang murid dari sekolah lain. Murid dari STK Wamat, murid dari SK Methodist, murid Islam juga dapat membaca. Murid dari STK Mina, dia suka. Murid-murid juga diberi peluang untuk memberi maklum balas melalui sesi temu bual. Mereka berpendapat bahawa buku OKK dapat membantu mereka dalam mengenali, menyebut dan menulis perbendaharaan kata yang sedia ada dengan lebih mudah. Berikut temu bualnya. 你们已经用过这本书，这本书我们叫做国语你可以讲说热闹书你们用过热闹书会喜欢吗？会。会喜欢的。你们可以告诉老师为什么你们喜欢吗？因为老师也很喜欢这本书呢。谁可以跟老师讲一讲？很美。很美呀，你们咋觉得很美？其他同学呢？其他同学用了这本书？再讲一次。有很多颜色是和五颜六色。其他同学呢？队长，你可以用这本书去教你的朋友。可以。可以Oke, itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.